Aku mau tambahin ya, peringkat nomor ke-11 mungkin ya, pelakon paling kacak ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Reja SR di video reaksinya Reja SR. Seperti biasa, di video kali ini aku mau nge-reaction, dimana di video sebelumnya aku pernah nge-reaction 10 pelakon wanita tercantik di Malaysia. Nah, sekarang top 10 pelakon lelaki paling kacak di Malaysia 2020. What is kacak? Apakah tampan, handsome, atau tapi kayaknya tampan deh ya, ganteng gitu ya kalau nggak salah. Kalau dilihat dari covernya itu cowok-cowoknya tuh tampan banget, tapi belum tahu ya isi videonya kayak gimana karena ini tuh pertama kalinya aku bakal nonton videonya bareng dengan kalian. Sebelum aku nge-play videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan follow juga Instagramnya Reja SR. Gimana, udah di subscribe dan udah di follow? Terima kasih yang udah nge-subscribe dan udah nge-follow. Langsung saja kita play aja videonya. Diva Gorgeous semua, tak jawab dosa. Saban hari kita boleh lihat ramai pelakon baru yang muncul dalam industri hiburan tanah air. Bukan semuanya boleh bertahan lama kalau berbekalkan bakat semata-mata. Kadang-kadang tak boleh jual juga. You all setuju tak? Kalau rupa pun memainkan peranan penting untuk kejayaan seseorang pelakon itu. Hello you all, Diva Gorgeous in the house. Hari ini Diva Gorgeous bawakan senarai top 10 pelakon lelaki paling kacak di Malaysia untuk tahun 2020. Dalam senarai ini, Diva Gorgeous gabungkan nama-nama lama dan juga pendatang baru dalam industri yang popular dalam masa dekat ini. Sebelum tu, jika anda baru di channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe dan tombol loceng. Kalau anda suka, boleh tekan juga pada butang like dan share dalam media sosial yang lain. Nombor 10, Sean Lee. Sean Lee mula meraih perhatian ramai apabila muncul dalam drama rantaian Sweet Dream. Jejaka tampan ini, yang nama sebenarnya Sean Lee Jia-eun, dilahirkan pada 17 Ogos 1994 di Subang Jaya, Selangor. Sean kini berumur 25 tahun dan merupakan pemegang diploma dalam jurusan seni dan persembahan daripada College Sunway. Sebelum Sean aktif berlakon, dia sebenarnya mempunyai channel YouTube-nya sendiri yang telah dimulainya sejak tahun 2013 lagi. Kini channel YouTube-nya telah mencecah 79,000 subscribers. Oleh sebab wajahnya yang tampan, Sean telah dipilih untuk tampil dalam muzik video temberang lagu Dindangan Aida Jebat. So, the Korean sangat Oppa, sarangnya. Oppa. Oke, ke-9 siapa? Nombor 9, Fendi Bakri. Fendi Bakri atau dengan nama sebenarnya Muhammad Afandi bin Nur Bakri dilahirkan pada 11 Ogos 1988 di Berseri Perlis. Kalau anda nak tahu, Fendi sebenarnya pernah berentak dalam pertandingan Hero Remaja 2012 dan bersaing dengan Fatah Amin, Syafiq Kal, Syarul Rizwan dan Hafiz Adam. Fendi berjaya mendapat tempat kelima dan dari situlah perjalanan seninya bermula. Fendi mula mendapat perhatian peminat apabila tampil dalam satu drama berjudul Mr. Grey, di mana Fendi digandingkan bersama pelakon jelita Ira Hazali. Disebabkan popularitinya itu, peminat telah menubuhkan kelab peminat untuk pelakon kesayangan mereka ini, diberi nama Fendinism. Fendi sekali lagi mendapat perhatian apabila memenangi anugerah artis baru lelaki popular di Majlis Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-31. Sekali tengok muka Fendi nampak macam hero Hindustan pula. Kuch-kuch hota hai, dil to pagal hai, janam-janam tiba. Kan bener, say. Kreatif India. Oke, yang ke-8. Nombor 8, Reza Rosli. Berewo. Dilahirkan pada 18 Mac 1992, jejaka kacak dengan nama sebenarnya Ahmad Reza bin Rosli ini mula menjeburkan diri dalam industri lakonan sekitar tahun 2009. Kata orang, kalau dah tertulis rezekinya, maka itulah rezekinya. Reza mendapat tawaran berlakon secara kebetulan di lokasi pengembaraan drama Camellia Katrina ketika menemani rakannya di lokasi pengembaraan drama tersebut. Bermula dari situ, Reza mula mendapat lebih banyak tawaran berlakon. Antara drama lakonannya adalah Tanah Merah, Ku Kirim Cinta, Isteri untuk Diiktiraf dan Lieutenant Zana. Reza juga banyak mendapat tawaran lakonan untuk telefilm seperti Hantu Selfie, Di Pintu Syurga, Sulukan Aku Cahaya dan banyak lagi. Usaha kerasnya nyata berhasil apabila bakatnya diiktiraf dalam Majlis Anugerah Telenovela 2017 dengan berjaya memenangi anugerah pelakon lelaki baru terbaik. Reza mendapat anugerah ini kerana lakonan mantapnya dalam drama Seindah Takdir Cinta. Pada satu ketika dahulu, Reza pernah digosip menjalinkan hubungan cinta dengan Aida Jebat. Next. Nombor 7, Errol Zafriel.
Errol Zafril atau dengan nama sebenarnya Suhairil bin Sunari dilahirkan di Rengit Batu Pahat, Johor pada 2 Disember 1988. Jejaka kacak bergaya ini mula terjun dalam industri sekitar tahun 2006 dan Allahyarham Khairul Khamis, ayah angkatnya, merupakan individu yang telah membawa nama Errol Zafril masuk ke dalam industri ini. Lakonan pertama Errol adalah menerusi drama Permata Hati Mama yang kemudiannya memperkenalkan nama Errol kepada pengarah Aziz M. Osman. Kisah Kaisara merupakan drama kedua lakonannya, menggantikan dirinya dengan pelakon Saryanti. Banyak drama yang telah dibintangi olehnya seperti Kita, My Sweet Lavender dan Cinta Tanpa Henti. Tapi yang menjadi pilihan Diva Gorgeous ialah drama Cari Aku di Syurga. Banyak kali juga you all Diva Gorgeous mengalirkan air mata sebab drama ni. Errol juga banyak terlibat dengan filem dan antara filem popular lakonannya ialah Aku Tak Bodoh, Cinta Kura-Kura dan 7 Pedala Cinta. Bakat lakonannya diiktiraf apabila memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik telenovela di Majlis Anugerah Telenovela 2018. Errol sudah pun menamatkan zaman bujangnya sekitar tahun 2013 dengan pelakon jelita Wawa Zainal dan telah dikurniakan 3 orang cahaya mata. Bukan sahaja kacak orangnya tapi kelakar. Diva Gorgeous selalu terhibur bila tengok telatahnya bersama anak-anak di akaun Instagram miliknya. Di balik badannya yang kegah. Nombor 6 Adam Lee. 6 Adam. Mula-mula Diva Gorgeous ingatkan Adam Lee ni Chinese. Nama sebenarnya ialah Muhammad Arif Adam bin Muhammad Fadli. Sebelum menggunakan nama komersialnya sebagai Adam Lee, dia dulu dikenali dengan nama Arif Adam. Sepupu kepada pelakon popular Janan Nick ini dilahirkan di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 1994. Sekitar tahun 2017, Adam pernah mencuba nasib dalam uji bakat program pencarian hero remaja. Namun mungkin bukan rezekinya ketika itu. Adam gagal tersenarai sebagai finalis, tapi tak semestinya tak tersenarai rezeki tamat di situ kan. Nama Adam mula disebut-sebut oleh minat apabila mendapat peluang untuk berlakon dalam drama rantaian Lara Aisyah, Seharum Mawar dan Dendam Aurora. Adam juga sebelum ini pernah mendalami seni mempertahankan diri, Muay Thai dan aktif dalam bidang kecergasan. Kalau anda nak tahu, Adam pernah memulakan kerjaya lakonannya pada usia 19 tahun dan kemudian mengundurkan diri selama setahun kerana kurang yakin dengan potensinya dalam bidang ini. Tapi lihatlah sekarang, Adam berjaya mendapat anugerah artis baru lelaki popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-32. Rezeki masing-masing kan? Siapa yang tahu? Benar. Next. Nombor 5 Fikri Ibrahim. Kalau di Indonesia pelakon dengan kulit sawo matang ini memang sangat menarik untuk diceritakan profilnya. Ahmad Fikri bin Ibrahim atau dengan nama popularnya Fikri Ibrahim merupakan anak jati Jitra Kedah yang dilahirkan pada 16 April 1994. Pada awalnya, Fikri lebih dikenali sebagai pelawak. Ini kerana bakat seninya dikesan ketika menyertai program lawak solo sekitar tahun 2016. Fikri berjaya mendapat tempat ketiga. Namun kemudian, bakatnya lebih menonjol dalam bidang lakonan apabila tampil dalam satu drama rantaian fenomena Hero Seorang Cinderella di samping Fatah Amin, Fazura dan Ukasha Senrose. Sejak dari situ, namanya makin disebut-sebut sebagai seorang pelakon berpotensi. Satu ketika, Fikri juga disebut sebagai gantingan serasi bersama apabila tampil dalam drama Cekak Semanis Hani dan Cekak Tak Semanis Hani bersama Siti Nordiana. Lagi tampak serasi apabila Fikri turut muncul dalam muzik video lagu Siti Nordiana berjudul Hatiku Milikmu. Buat masa ini, Fikri masih belum mendapat sebarang anugerah namun pernah dicalonkan dalam beberapa kategori di Anugerah Meletup Era 2018 dan Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2017. Sebelum bergelar pelakon, Fikri pernah bekerja di sebuah kedai dobi. Fikri juga sangat menitik beratkan pendidikan dan memiliki diploma dalam bidang komunikasi massa dari Universiti Teknologi Mara. Fikri kini masih lagi dalam pengajian untuk menamatkan kursus ijazah sarjana muda dalam bidang yang sama. Kalau perempuan kita panggil beauty with brain, kalau lelaki kita panggil handsome with brain or macho with brain. Nombor 4 Zul Arifin. Zul Arifin merupakan satu nama besar yang tak perlu diperkenalkan lagi. Pelakon lelaki berdarah kacukan Melayu Belanda ini dilahirkan di Taiping, Perak pada 25 Oktober 1986. Zul Arifin berhijrah ke ibu kota pada usia 18 tahun dan bekerja sebagai seorang barista di sebuah kafe. Berbekalkan wajahnya yang tampan, Zul mengasah bakatnya dalam bidang peragaan dan pernah tampil dalam beberapa pertunjukan fashion. Dari situlah bakatnya dikesan dan kemudian membuka peluangnya untuk menjadi model iklan televisyen. Selepas muncul dalam beberapa iklan
Zul mendapat peluang berlakon dalam drama Awan Dania sekitar tahun 2008 and the rest is history. Zul mendapat banyak tawaran berlakon dan membintangi beberapa drama popular seperti Mei, Rindu Awak 200% dan Seribu Rindu. Zul juga banyak mendapat tawaran untuk berlakon filem dan bagi Diva Gorgeous, filemnya yang paling mendapat perhatian adalah Tombiruo Penunggu Rimba. Di sepanjang karirnya, Zul telah berjaya mendapat beberapa anugerah, iaitu anugerah pelakon filem lelaki popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-30, anugerah pelakon TV meletup di Anugerah Meletup Era kedua dan anugerah aktor pilihan di Anugerah DFKL ke-5. Kata orang, lelaki nampak lagi sweet dan handsome apabila rapat dengan ibunya. Zul memang sangat rapat dengan arwah ibunya. Ada satu ketika, Zul pernah membawa ibunya untuk hadir bersama di majlis anugerah. So sweet you all. Namun ibunya telah mengembuskan nafas terakhir sekitar penghujung tahun 2017. Kalau anda nak tahu, jika Zul Arifin bukan seorang pelakon kini, dia mungkin sudah menjadi anggota tentera laut di Raja Malaysia. Namun ketika permohonan itu, Zul hilang kelayakan setelah mendapat kecederaan patah di bahagian bahu. Kasihan juga ya dia. Next. Nombor 3, Syafiq Kyle. Syafiq Kyle atau dengan nama sebenar Muhammad Syafiq Syamim bin Abdul Razak pada awal penampilannya sangat sinonim dengan watak Johan dalam drama bersiri pengajaran Tanah Kubur. Syafiq yang dilahirkan pada 24 Jun 1992 menceburkan diri dalam bidang seni selepas memenangi tempat kedua dalam program Hero Remaja 2012. Nampaknya batch Hero Remaja 2012 ni memang ramai yang berjaya kini. Menjadi-jadi diorang you all, Fatah Amin, Zarul Rizwan, Hafiz Adam, Ben Amir, Hafiz Rosdi and many more. Okay, back to the story of Syafiq. Sebenarnya, sebelum drama Tanah Kubur, Syafiq pernah membintangi drama pertamanya iaitu Iparku Diva. Drama yang betul-betul memberikan impak kepada populariti Syafiq ialah drama Mencintaimu Mr. Photographer, di mana dia digandingkan bersama pelakon comel jelita Hana Delisha. Satu lagi drama yang memberikan impak penting kepada Syafiq adalah drama Nur, di mana Syafiq memegang watak Ustaz Adam dan digandingkan bersama pelakon Amira Rosli. Kerana kejayaan drama ini, ia telah disambung kepada sequel drama Nur 2. Usaha keras Syafiq membuahkan hasil apabila dia berjaya mendapat beberapa anugerah seperti anugerah aktor pilihan di Majlis DFKL ke-6, anugerah pelakon meletup dan anugerah bintang filem meletup di Anugerah Meletup Era ke-6, dan yang paling terbaru adalah anugerah pelakon TV lelaki popular di Majlis Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-32. Diva Gorgeous rasa apa yang mahal kat wajah Syafiq ni adalah misainya. Gitu. Next, kedua. Nombor 2, Remy Ishak. Siapa yang tak kenal akan pelakon lelaki figura lelaki Melayu terakhir ini, Muhammad Zalimi bin Ishak atau lebih dikenali sebagai Remy Ishak. Bagi Diva Gorgeous, Remy Ishak walaupun sudah lama berada dalam industri ini, namun hingga kini namanya masih lagi relevan. Pelakon yang berasal dari Melaka ini berhijrah ke Kuala Lumpur ketika masih berusia 18 tahun bagi mencari peluang pekerjaan untuk menyara adik-beradiknya yang masih bersekolah. Macam-macam pekerjaan pernah dilakukan olehnya sebelum menjadi pelakon, sehingga suatu hari bakatnya dihidup oleh seorang pengarah muda, Osman Ali. Dipendekkan cerita, di situlah bermulanya titik tolak Remy Ishak mencipta kerjayanya sebagai seorang pelakon. Remy meraih populariti luar biasa ketika berlakon dalam drama fenomena Nur Kasih arahan Kabir Bhatia yang kemudiannya diangkat menjadi sebuah filem. Paling terbaru, Remy umpama membuat comeback apabila namanya disebut kembali gara-gara digandingkan bersama pelakon jelita Mira Filzah dalam drama Lelaki Kiriman Tuhan dan Pujaan Hati Kanda. Kedua-dua drama ini menjadi fenomena luar biasa sehingga kan ramai peminat yang tak dapat move on dan mahukan Remy dan Mira Filzah bercinta. Sepanjang kerjaya lakonannya, Remy juga telah banyak mendapat anugerah. Antaranya adalah anugerah pelakon TV lelaki popular di Majlis Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-23 dan ke-24. Terbaru adalah anugerah gandingan serasi drama di Majlis Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-32 dan anugerah pelakon lelaki popular telenovela di Majlis Anugerah Telenovela ke-4. Handsome kan Ahmad Remy? So, dia lelaki Melayu terakhir sangat. Wah, siapakah ini yang pertama? Nombor 1, Han Hakim. Ini kayaknya masih
gemes-gemes juga ya. Han Hakim atau dengan nama sebenarnya Hakim bin Hermi adalah merupakan pendatang baru yang menjadi pilihan Diva Gorgeous. So the Korean look sana you all. Ini adalah kerana Han mempunyai darah kacukan Melayu Cina. Jejaka tampan yang dilahirkan pada 7 Januari 1998 ini mula berjinak-jinak untuk menceburi bidang lakonan ketika menjalani latihan praktikal di Jabatan Komunikasi Korporat NSTP yang kemudiannya mendapat peluang berlakon dalam telefilm Tasbih Usang terbitan Hype TV. Bakatnya kemudian dihidup oleh syarikat produksi Metro Wealth MIG dan dari situlah nama Han makin disebut-sebut dalam dunia seni lakonan. Penampilannya dalam drama Cari Aku di Syurga merupakan satu platform penting yang membuatkan dirinya dikenali ramai. Kemudian drama Kampung People mengukuhkan lagi namanya dalam industri apabila watak Jackfer yang dilakonkannya memberi populariti luar biasa serta telah meledakkan namanya. Bayangkan, penangan drama Kampung People telah memberikan impak yang sangat positif sehinggakan followers di Instagram miliknya meningkat sehingga 150,000 pengikut ketika tempoh tayangan drama tersebut. Meletup kan? Ramai peminat Han. Diva Gorgeous yakin dengan bakat dan juga usaha Han, dia mampu untuk terbang dengan lebih jauh lagi dalam industri ini. Yang penting, jauhkan kontroversi, okey Han? So, macam mana you all? Setuju tak dengan senarai top 10 Diva Gorgeous kali ini? Macam biasalah, mesti ada ramai yang tak setuju. Tapi ini adalah pilihan peribadi Diva Gorgeous. Kalau tak suka, kau buatlah list kau sendiri. Jangan nak meroyak yang tak tentu pasal. Belum tentu aku setuju dengan senarai kau pula. Tiba emosi pula Diva Gorgeous. Siapa pilihan anda? Cuba listkan di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam senarai top 10 yang lain. Untuk peminat-peminat yang rindukan suara Diva Gorgeous, terimalah. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak perlu dipaksa. Oke, thanks for watching. Oh my god. Seperti biasa yang udah tadi bilang ya, apa kalian setuju dengan urutan deretan 10 pelakon pria paling kacak di Malaysia 2020? Kacak itu keren mungkin ya. Hampir dari mereka tuh kebanyakannya ternyata prosesnya tuh untuk menjadi seperti sekarang ini tuh nggak mudah ya. Karena ya mau kalau kita mau sukses tuh ya prosesnya tuh kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang bikin harus kita sabar akan tujuan yang kita inginkan itu prosesnya itu harus sabar dalam menjalankan proses untuk tujuan yang kita inginkan. Aku mau tambahin ya, peringkat nomor ke-11 mungkin ya. Ini tuh pelakon paling kacak di hati aku. Ini dia. Itu menurut aku aja ya. Kalau menurut kalian mungkin, tapi it's okay, nggak apa-apa. Apa kalian suka dengan video ini? Kalau kalian suka jangan lupa di like, terus share juga ke sosial media yang kalian punya. Nanti link video aslinya aku bakal cantumin di deskripsi. Kalian bisa komen di bawah atau DM ke Instagramnya Reja SR kalau mau request aku bikin video apa lagi, apa aja atau apalah itu. Karena di video kali ini cukup sampai di sini aja perjumpaan kita, tapi kalian jangan galau, jangan risau, jangan bimbang karena di video-video berikutnya nanti kita bakal berjumpa lagi. See you, bye bye.